Okay guys, so now kita bersambung kepada tetamu jemputan. Siapakah tetamu jemputan Amirul kali ni? Amirul jarang buat panggil tetamu jemputan, geng. Selalu aku buat lonely, seorang saja aku review kereta. So hari ni kita jemput tetamu jemputan Amirul yang sangat istimewa, iaitu saudara Muiz daripada MMR Service, bro. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Alright, kita terpaksa sebenarnya ni sebab tak boleh salam. Okay, silakan duduk, bro. Okay, so saudara Muiz ni adalah salah satu sahabat saya yang orang kata playmaker dalam bidang otomotif yang berada di Malaysia. Okey, so biar dia yang perkenalkan diri dia sendiri, yang apa yang dia buat, siapa dia, dari mana latar belakang dia, dia yang perkenalkan diri dia. Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri saya iaitu Muiz Rashid daripada MMR Services. Okey, firstly saya nak ucapkan terima kasih kepada tim MRC ataupun Meleri Kongkak kerana menjemput saya untuk join sesi temu bual ni. Okey, baik, saya akan ceritakan sedikit mengenai saya punya company. Okey, company saya dah establish daripada tahun 2019, iaitu MMR Services. Okey, saya ceritakan sedikit mengenai MMR Services. Okey, MMR Services ni adalah salah satu company yang develop dekat Malaysia sebagai pembekal maklumat bagi kereta-kereta khas daripada Jepun. Jepun saja, bro, Jepun saja. Jepun saja, tuan. Okey, baik, daripada situ, okey, kalau kebanyakan orang bila beli kereta recon, diorang tertanya, macam mana kita nak tahu kondisi asal kenderaan? Okey, macam dalam market, start daripada tahun 2019, kita dah dibocorkan dengan satu maklumat, iaitu kereta-kereta recon ni kebanyakannya dibeli melalui auction house di Japan. Kat situ kantoi tu. Customer aku banyak tanya aku tu. Mana yang beli dengan Meleri Kongkak, start PM saya balik. Diorang tanya saya, bro. Diorang tanya saya, bro, tolong check aku punya auction sheet. So maknanya benda ni 2019 memang dah bocor habis maklumat dia. Yes, maknanya diorang, in future ke hadapan. So wajib ke tak wajib, bro, beli kereta recon check auction sheet? Bagi pendapat saya, ia adalah wajib sebab ini adalah bagi end user sendiri supaya mereka lebih kenal dengan kereta apa yang diorang nak beli, supaya mereka lebih tahu kondisi asal kereta yang dibeli. Itu adalah untuk menyelamatkan diri sendiri selain daripada menyelamatkan duit poket. Okey, faham. Sebab jelah aku pun banyak customer yang orang kata boleh dikatakan mencari auction sheet, mencari grade baik, tapi nak harga murah. Okey, mencari orang kata harga yang murah tapi nak grade terbaik, tapi bagi grade 3.5, 3.3, 3.42. Aku tak faham benda ni semua, bro. Apa tu grade, apa itu auction sheet, dan benda-benda ni aku rasa benda ni patut kau ceritakan kepada rakyat Malaysia, dan mungkin benda ni boleh jadi satu sedikit info dan knowledge pada rakyat Malaysia dekat luar sana. Okey, apakah auction sheet report? Okey, auction sheet report ni adalah satu data yang dibekalkan ketika pemilihan kereta Jepun berlaku. Itu adalah dia punya data kuat lah, sebab di sana seharian kereta yang dibida lebih kurang pada 50 ke 60 ribu. Banyak. Jadi memang banyak. Jadi di antara cara cepat untuk kita membuat pemilihan kereta, berdasarkan daripada auction sheet report. So bermakna kalau dekat Malaysia, untuk dealer-dealer yang berada di Malaysia, mostly memang kebanyakan diorang menggunakan platform bidding. Ya, betul. So hanya platform bidding saja yang akan dapat auction sheet, betul? Ya, betul. So guys, dekat situ korang jangan pening-pening. Dan kadang-kadang aku rasa rakyat Malaysia pun, korang mesti kadang-kadang nak beli kereta, kadang-kadang dealer bagi auction sheet salah. Okey, kadang-kadang dealer pun cerita sikit konah sana sini pasal auction sheet, dan kadang-kadang dealer juga kata tak ada auction sheet. Apa patut korang buat bila tak ada auction sheet? Padahal kereta tu bidding, Jepun kereta lagi. Okey, Muiz cerita sikit, kenapa sesetengah individu rakyat Malaysia tak ada auction sheet report untuk kereta dia? Okey, saya terangkan sedikit. Untuk kereta yang melalui pusat bidaan ataupun auction house, setiap kereta yang memasuki pusat bidaan akan mendapat auction sheet report. Okey, bagi kereta yang tidak melalui auction house ataupun rumah bidaan, yang itu sama sekali tidak akan ada report. Tapi sekiranya anda pergi kat mana-mana service provider tapi report not found, result tak ada, jangan pening-pening, boleh cuba PM saya dulu untuk dapatkan kesahihan dulu. Yes, dengar tu, jangan pening-pening. Tanya bro Muiz dulu, MMR apa tak ada? Semua ada. Okey Muiz,
So now kita bercerita Muiz, orang kata daripada segi orang kata pemilihan kereta. Okey. Bila dia dah dapat Ocean Sheet Report, okey, perkara pertama yang patut dia tengok pada Ocean Sheet Report tu apa benda? Kau biasa dah dapat customer kan, mesti kau tahu apa benda dia orang suka tengok benda pertama. Okey, pertama sekali bila dapat Ocean Sheet Report tu, mereka akan fokus kepada grade. Okey, grade. Sebab grade ni adalah grade keseluruhan, skos keseluruhan bagi sesebuah unit kereta. Grade ada berapa peringkat bro? Cuba cerita, aku pun tak tahu bro. Okey, bagi grade saya kategorikan sebagai 3 level 3 level, okey. Okey, yang pertama sekali adalah kereta S, iaitu kereta barulah. Alright. Okey, 5 grade 4. Okey. Grade 5, grade 4.5. Okey. Okey, grade ni saya kategorikan sebagai high grade. High grade, okey. Yang di mana sesebuah kereta tu tidak memerlukan costing yang terlalu besar untuk buat touch up ke repair. Faham? Okey, yang keduanya level medium. Medium level iaitu grade 3.5, 3, 2. Okey, di antara medium level ni pula, medium level ni memerlukan costing yang agak besar sedikit daripada high grade. Seperti touch up, repair, cleaning. Luar dan dalam lah, menyeluruh sikit. Ya, betul. Okey, faham? Okey. Dan last sekali ialah low grade, grade. iaitu kereta yang pernah mengalami kemalangan. Kalau pernah dengar, iaitu grade R. Tu paling hangat tu. Grade accident lah. Grade RA, grade 3 bintang. Grade 1. Grade 1 ni adalah bekas kereta banjir lah. Aku tak tahu kereta banjir. Kereta banjir. Ya, betul. Adakah kerap bro Jepun ni banjir bro? Tak, sebenarnya mungkin bukan sebab banjir pun. Termasuk parit. Termasuk parit. Pun masuk juga dalam pusat lelongan. Masuk ke? Masuk juga. Dia pun beli juga. Dia pun ni memang pandai cerdik lah. Dia memang jual aja kan diorang kan. Tapi betul. kira diorang ni memang jujur lah untuk ceritakan dalam grade semua. Diorang memang jujur ataupun diorang pun kona juga bro. Benda ni customer nak tahu kat ni. Okey, sepengetahuan saya lah so far, semua kereta yang masuk dalam bidaan tu semua hanya berdasarkan daripada Ocean Sheet Report saja. Sebab bila kita tengok Ocean Sheet Report tu, kita dah boleh menilaikan sesebuah kereta. Untuk kereta yang high grade, okey, kita dah tahu harga dia mahal. Untuk kereta-kereta yang mengalami kemalangan, kita tahu harga dia murah. Tapi sebenarnya apa yang kita nak tonjolkan kat sini adalah kereta yang lebih selamat ataupun tak, yang kurang selamat. Jadi pemilihan tu berdasarkan pada diri anda sendirilah sebagai pembeli. Ya, betul. Sebenarnya pembeli yang kena tentukan sendiri berapa bajet dalam poket anda ada. Ya, betul. So ingat, jangan nak murah kalau nak grade tinggi. Sebab dia dah cerita kat saya dapat ilmu sikit, so saya boleh cai sikit kat semua. Okey. So maknanya Bro Muiz, okey, kalau kita cerita dekat sini, aku pun dah tahu tadi sikit pasal grade R, RA 1, 2, 3, 4, 5. Kau pun cerita pasal kereta banjir. Okey. Kalau untuk dari segi grade, selain daripada grade, apakah benda yang rakyat Malaysia suka tengok dalam Ocean Sheet tu? Okey, dalam Ocean Sheet Report ni, dia terdapat bermacam-macam informasi untuk sesebuah kereta. Selain daripada grade, dia ada mileage, iaitu bacaan odometer sebenar masa kereta dekat sana. Yang keduanya, dia ada tulis mengenai features kereta. Jadi bila dia tulis features kereta tu, tanpa melihat kereta, kita dah tahu dah features apa ada dalam kereta. Kau memang tahu bahasa Jepun ke? Dulu saya bekerja di sana selama steady. 3 tahun. Alhamdulillah lah sedikit tahulah penggunaan bahasa Jepun tu. Bolehlah kita salurkan untuk bantu-bantu kita punya bakal pembeli ni. Faham. Teman bahasa Jepun satu bahasa je teman tahu, jangan teman sebut. Teman satu bahasa dia. Sebab daripada dulu mak ajar tengok video tu je. Okay guys, so dekat situ maknanya kau tahulah sedikit sebanyak orang kata info-info yang ada dalam Ocean Sheet tu. Ya, betul. Yang boleh dikatakan kau pun tahu bahasa Jepun. Okey, maknanya mileage ni adalah, adakah dia merupakan satu isu sensitif yang untuk pembeli ni bernitik beratkan, kau rasa? Okey, bagi pendapat saya sendiri, ketika diorang buat pemilihan untuk pembelian kereta, dealer perlu meletakkan mileage yang sebenar supaya end user ni lebih aware dengan apa yang diorang bakal belanjakan. Okey, faham? Contoh macam kita perasan kalau kita nampak dekat market, dekat report mileage
berbeza dengan keadaan sebenar. Kebanyakan lah. Kebanyakannya lah. Kebanyakan. So bila jadi isu macam tu, bila sekiranya end user ataupun pembeli itu tidak aware dengan keadaan sebenar, dia salah satu dia akan terlepas servis yang sepatutnya dia buat. Betul lah, sebab servis ni kalau aku pun ada tengok juga dekat website Toyota Japan yang mengatakan servis setiap berapa ribu kilometer kalau servis ni. So aku belajar lah juga sedikit-sedikit, cuma aku tak faham bahasa Jepun. Dan aku rasa benda tu memang customer patut aware pun, sebab mileage memang ada titik berat kan. Bermakna kalau kau dapat pun ramai customer yang PM kau selama ni, mungkin kebanyakan orang pun diorang akan tengok mileage, bukan grade semata-mata. Ya, betul. Mileage betul lah. dan juga grade. Mileage dan juga grade. Dua benda ni memang diorang tengok. Ya, betul. Ini yang paling hot item lah. Paling hot item diorang tengok. Okey. Tapi contohlah kadang-kadang kan, kalau aku tunjuk kepada customer pun, ada sesetengah kereta, contoh kita ambil kira Toyota Velfire ZG 2018 yang paling tahun baru korang pun tahu. ZG 2018 kadang-kadang grade kereta tu sampai 45. Ya, okey. Tapi mileage 30,000. Okey. Dekat situ adakah grade tu menentukan mileage? Maksudnya kira macam mileage tinggi grade rendah, mileage rendah grade tinggi. Kau rasa? Okey, itu tidak menimbang dia punya pada OCC report lah, sebab untuk grade 4.5 sekiranya kereta tu tak ada apa-apa masalah, dia boleh pergi sampai mileage 100,000 km. Oh, iya ke? Ya, betul. Maknanya bukanlah kadang-kadang customer PM aku, bang, okey tak bang kereta ni? Tengok okey semua, mileage 40,000 bang. Ambil lah grade 45. Oh, maknanya tak kisah. Ya, betul. Maknanya hasil telitian satu kereta, diorang dah check luar, dalam, sport rim, disc brake, engine, gearbox, semua everything. Then diorang boleh describe kereta 45 walaupun mileage tinggi. Ya, betul. Okey. So dekat sini kita ada satu info knowledge kepada rakyat Malaysia di luar sana, yang di mana janganlah korang menilai pada mileage sahaja, tapi nilailah pada keseluruhan kereta, betul? Ya, betul.